Kita ada 4 USB port. Untuk cas kita punya peralatan yang menggunakan power USB. Selain daripada USB, power bank ini juga dilengkapi dengan inverter. Jadi kita boleh gunakan untuk menghidupkan peralatan elektrik yang menggunakan 230 volt AC. Untuk cas power bank ni kita boleh gunakan solar panel ataupun AC/DC adapter. Okey, selain daripada tu kita juga boleh cas kita punya power bank ni dengan menggunakan cigarette lighter jack yang ada dalam kereta kita. Hai, Assalamualaikum, saya Zul daripada Koponik Malaysia. Okey, hari ini kita akan sambung lagi dengan projek portable solar power bank ni. Di dalam video yang lepas saya dah ada bagi sedikit pengenalan dan pendedahan tentang apa yang akan kita buat untuk portable solar power bank ni. So hari ini kita akan sambung dan kita akan pasang semua peralatan solar tu dalam box ni. Box yang saya akan gunakan ialah ammo box ataupun kotak peluru. Okey, cuma yang ni kotak peluru jenis plastik. Okey, inilah contoh kotak peluru jenis besi. Sebenarnya saiz ni sama. Yang ni kita buat pada besi. Okey, kotak peluru ni memang saya beli online. So nanti saya akan letakkan link dekat video description dekat mana nak beli kotak peluru ni. Tapi untuk portable solar power bank ni saya akan gunakan yang plastik ni sebab kalau kita tengok berat yang plastik ni dalam 750 gram. Okey. Tapi kalau yang besi ni 3000 ataupun 3 kg. Okey, banyak perbezaan dekat 2 kilo lebih perbezaan. Jadi kalau kita nak design something yang portable macam ni, jadi kita kena pastikan device yang kita nak buat tu mestilah seringan yang mungkin. Untuk portable solar power bank ni saya nak buat seringan yang mungkin sebab contoh kalau macam saya tak dekat rumah, blackout, jadi anak ataupun isteri saya masih boleh bawa benda ni, masih boleh gunakan benda ni. Cuma satu je masalah dengan kotak peluru ni sebab bahagian bawah ni agak lembut. Nanti kita akan letakkan 2 bateri dekat dalam ni. Okey, jadi dekat bahagian bawah ni saya akan lapik dengan sekeping plywood. Okey, ni plywood yang saya dah potong. Saya potong ngam-ngam dengan saiz bahagian bawah ni. Okey, nanti bateri kita akan letak atas plywood ni. Dan bateri nanti kita akan ikatkan pada plywood ni supaya tak bergerak, tak bergoyang. Okey, dekat bahagian atas ni saya akan letak lagi satu keping plywood sebab dekat atas ni nanti kita akan letak solar charge controller dan battery breaker, semua kita akan pasang kat atas plywood ni. Jadi kita letak satu kayu kat bawah ni. Kemudian satu lagi lapisan plywood. Solar charge controller saya akan letak dekat sini, saya dah tanda dah tadi. Kalau kita buat projek macam ni memang kita kena plan dekat mana lokasi kita nak letak setiap komponen atau peralatan ni. Ini untuk battery breaker. Okey, ruang sini memang saya sahaja biarkan kosong sebab saya nak gunakan tempat ni untuk letakkan sekali inverter ni dekat dalam box ni juga. Okey, jadi kita boleh tutup. Okey, untuk output panel saya tukar dengan panel yang lebih besar dan kita akan pasang output panel ni pada bahagian hadapan ni. Okey, panel yang besar ni saya tambah lagi satu switch untuk kita on dan off kan bahagian panel output ni, dan DC cigarette lighter 12 volt saya dah keluarkan dan saya gantikan dengan lagi satu USB. Okey, so total kita akan ada 4 USB port. Cigarette lighter jack yang kita keluarkan tadi tu kita akan pasang di sebelah belakang ni. Okey, dan soket ni akan terus sambung kepada bateri, jadi nanti kita boleh gunakan ni untuk sambungan kepada inverter. DC aviation plug ini adalah untuk kita sambung kepada solar panel, dan kalau tengok ni kita ada MC4 connector. MC4 connector adalah konektor yang biasa kita tengok pada solar panel. Okey, DC aviation plug ni adalah jenis konektor yang biasa digunakan dalam kapal terbang. Jadi ini kita akan jadikan sebagai konektor untuk kita punya charger, sama ada daripada solar panel ataupun daripada adapter DC. Okey, adapter DC itu kita akan charge melalui TNB dekat dalam rumah. Okey,
yang dia punya ni kita akan pasang pada dekat bahagian belakang ni. Ini adalah konektor dia. Sebab di aviation plug ni dia ada lock, jadi kita punya sambungan ni adalah lebih kemas. Okey. Okey, output panel dah siap pasang. Jadi kita cuba pasangkan soket. Okey, yang paling atas sebelah kiri ni saya masukkan voltmeter. Kita cuba je dulu. Kita buka balik.
Okey, cat tadi dah kering, jadi saya akan pasangkan bateri ni pada bahagian bawah ni dulu. Okey, sekarang kita dah ready untuk buat penyambungan. Okey, sambungan yang pertama saya akan buat penyambungan daripada battery breaker kepada solar charge controller. Okey. Ini adalah output daripada battery breaker. Kat sini ada diletakkan label auxiliary. Auxiliary ini akan masuk kepada positif terminal untuk bateri. Kita akan ketatkan. Okay, untuk kabel positif daripada bateri ni kita akan sambungkan kepada breaker ni. Dia akan jadi sebagai input kepada breaker. Dan dekat breaker ni akan label BAT. Ini menunjukkan ialah input untuk bateri. Untuk sambungan terminal negatif ataupun kabel hitam daripada bateri ni kita perlu pecahkan kepada dua. Satu ke charge controller dan lagi satu ke kita punya cigarette lighter output. Pada battery breaker ni kita cuma ada input dan juga output. Okey, kita ada satu input dan satu output. Dan skru yang di sebelah sini ini adalah untuk kita mounting ataupun kita lekatkan kita punya battery breaker ni. Jadi saya akan gunakan skru ataupun bolt dan nut ni sebagai terminal start untuk sambungan antara terminal negatif bateri ke charge controller dan juga ke cigarette lighter.
lagi satu sambungan adalah kepada kita punya cigarette lighter jack di bawah. Kita akan sambung bahagian negatif dulu. Kabel positif daripada cigarette lighter kita akan sambung pada output daripada battery breaker ataupun auxiliary ni. Okey, kita dah selesai buat sambungan kepada breaker dan juga ke cigarette lighter jack bahagian depan ni. Jadi kita akan cuba onkan breaker ni. Okey, voltage bateri 12.8. So kita akan sambung lagi dengan penyambungan load dan juga charger. Solar charge controller yang saya gunakan ni adalah daripada Renogy. Renogy adalah satu company daripada US, dan Renogy memang pentingkan keselamatan dalam sambungan solar ni, dan kita tak digalakkan untuk sambung inverter direct kepada bahagian load. Jadi sebab tu saya terpaksa buat sambungan untuk DC cigarette lighter tu direct kepada bateri tapi melalui breaker ni. Okey, kalau kita gunakan solar charge controller daripada brand lain mungkin tak ada masalah untuk sambungan pada load, tapi kalau Renogy memang dia tak galakkan kita buat sambungan pada bahagian load untuk sambungan kepada inverter. Okey, seterusnya kita akan buat sambungan daripada input terminal daripada charger. Sebagai contoh ni kita punya daripada MC4 ke aviation plug. Kita cuba dulu. Okey, kabel daripada charging terminal kita ni kita akan sambung pada solar charge controller pada bahagian PV sebagai input. Okey, sambungan yang terakhir adalah pada bahagian load. Okey, sebelum tu pada bahagian load ni saya akan sambungkan dulu dengan blade fuse ni. Semua sambungan dah siap, cuma tinggal sekarang saya akan kemaskan dulu bahagian bawah ni, dan kita akan ikatkan kabel-kabel ini menggunakan kabel tie. Kemudian kita beri skru dan tutup bahagian atas ni. Okay, 12.8, 12.9. USB. Okay, semua function, 44 USB function. So ini kita berguna untuk charge handphone ataupun dia USB device. Okay, kita punya portable solar power bank ni dah siap. Cuma sekarang tinggal bahagian untuk charging. Okay, di belakang ni. Okay, untuk kita charge dengan menggunakan solar panel,
Okay, sini kita ada MC4 konektor yang biasa yang ada pada solar panel. So kita boleh buat sambungan terus pada solar panel. Okay, kemudian kita punya aviation plug ni kita akan sambung pada DC terminal ni, charging terminal. Okay, dan terus sambung pada solar panel. So dia akan automatik akan charge kita punya bateri yang dekat dalam ni. Okay, lagi satu kaedah untuk kita charge adalah dengan menggunakan AC adapter. Untuk kita charge menggunakan AC ataupun power daripada TNB, saya akan gunakan adapter daripada laptop ni. Adapter ni 20V 3.25A, cukup untuk kita charge bateri ni. Dan kita akan sambungkan aviation plug ni pada adapter ni. So kita boleh buat sambungan untuk charging bersama macam kita charge dengan menggunakan solar panel. Okay, kalau kita tengok kat charge controller ni memang dah start charging. Okay, input 18V. Kita punya current lebih kurang 2.2A, 2.3. So maksudnya charger kita dah ok. So kita ada pilihan sama ada untuk kita charge menggunakan solar panel ataupun dengan menggunakan AC adapter ni. Okay, kalau kita gunakan AC adapter ni bersamaan dengan lebih kurang dalam 50W solar panel. Kita punya solar power bank ni dah siap. Cuma sekarang saya akan biarkan bateri ni charge dulu, dan nanti kita akan test untuk charge handphone dan juga untuk kita sambungkan pada inverter, dan seterusnya kita boleh onkan peralatan elektrik 230V AC. Okay, kita punya portable solar power bank dah full charge. Kita check low voltage. Okay, 13.8 dah full charge. Okay, dekat dalam ni saya masukkan sekali dengan inverter. Okay, sekarang saya tunjuk macam mana cara untuk kita buat sambungan pada inverter untuk kita hidupkan peralatan elektrik biasa yang menggunakan 230V AC. Okay, kita punya circuit jet sebelah belakang ni. Okay, dah on. Okay, sebagai contoh saya ada kipas angin 230V AC, power 45W. Saya dah sambungkan pada inverter ni. Jadi kita akan cuba untuk on kan. Okay, maksimum. Okay, untuk kita charge power bank dalam kereta ataupun dalam kenderaan, okay, apa yang perlu kita buat ialah kita sambungkan adapter tadi, adapter laptop tadi pada kita punya charging port. Okay, kemudian plug ni kita sambungkan pada inverter. Tapi kita offkan dulu inverter. Okay, kemudian inverter ni kita sambungkan pada cigarette lighter jack. Dan kita onkan inverter.